Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bermula dengan memuji Allah seperti mana dia kehendaki dipuji. Kalau dalam bahasa Arab, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan bahasa terjemahan, segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi kita nak perhati beberapa ayat dalam terjemahan Al-Quran yang dijual RM10 tunai daripada Syafdarima Putrajaya, saudara Khairul Imran. APEC pun ambil dan jual harga yang sama, RM10. Tetapi siapa nak pesan, Semenanjung adalah pos percuma. Pesanan APEC pos percuma bernilai RM7, pos percuma Al-Quran ini yang tebal, dengan syarat sihatkan diri anda dengan sebotol Nisagen, pos percuma RM10, RM59, RM10, RM69, pos percuma. Pesan daripada link, dah berikan link PM dia, saudari Ilya Izan Rosman, ya. Jadi, anda perhati ya, ada dua surah. Satu surah Al-Qamar dan satu surah Ar-Rahman. Ya. Waalaikumsalam. ID Kelang. Ini kita kata nak baca Quran, kita mesti baca bersama-sama. Kalau kita tengok pada indeks sini, isi kandungan, kita boleh perhati bahawa surah Ar-Rahman adalah muka surat 531. Tapi sebelum itu saya terperasan surah Al-Qamar. Kerana kita salah faham bahawa Nabi SAW melakukan mukjizat. Nabi tidak ada mukjizat lain melainkan Al-Quran. Nabi tidak ada mukjizat lain. Tetapi kerana kita dipengaruhi oleh mitos Yunani, oleh budaya Ahlu Kitab, atau adat orang musyrik, mereka sentiasa nak mukjizat. Mereka sentiasa mencabar. Cuba perhati dalam Al-Quran sendiri. Ya? Ada kala mereka mencabar kerana mereka tak percaya Nabi atau tak percaya Muhammad menyampaikan, kerana kerja Muhammad menurut Dr. Hani Achan adalah macam postman. Dan menurut Dr. Hani Achan dalam video baru-baru ini, Nabi Muhammad SAW bukan Nabi bagi umat. Dia Nabi bagi Bani Israel. Ini amat menarik. Dan dikatakan Injil itu adalah kerja Nabi Muhammad, bukan Nabi Isa. Yang didakwa Nabi Isa membawa gospel itu adalah palsu. Ya. Kerana dan juga Zabur dan Torah dan bahasa dikira ikut logat Ibrahim bermakna menutup, cover, menutupi. Itu menurut Dr. Hani Achan. Tapi saya mahu pada yang mudah dan simple, iaitu Dr. Hani Achan mengatakan Quran ini untuk semua manusia. Muhammad untuk menghadap semua tiga Bani Israel, Bani Ibrahim kepada saya. Saya rasa kerana Bani Israel ni dia ada Ismail, dia ada Ishaq, Nabi Ishaq, dan Nabi Muhammad SAW adalah keturunan Nabi Ismail. Ya. Jadi kenapa dia diutuskan, mesti ada satu sebab mengenai Bani itu keturunan. Dan saya percaya Allah tidak memilih ikut keturunan. Mesti ada satu masalah yang perlu diselesaikan dengan keturunan itu. Itu sebab Dr. Hani Achan memberi tafsiran
atau memberi kupasan bahawa Al-Masih Ibnu Maryam bukan bermakna Nabi Isa alaihissalam tiada bapa. Tetapi adalah kerana perlu dibersihkan, diputuskan salah sila Bani Israel yang ingkar. Al-Masih ada satu makna juga dalam bahasa Barat, anointed one, yang disucikan. Menurut Dr. Hani Achan, disucikan salah sila keturunan. Itu sebab surah kedua yang terbesar selepas surah Al-Baqarah ialah surah Al-Imran. Al-Imran, kenapa? Kenapa Al-Baqarah dulu? Al-Baqarah Allah mengupas kejahatan, kezaliman dan penyelewengan Bani Israel menyembah lembu sapi betina. Lepas tu surah Al-Imran mengupas keluarga Al-Imran, iaitu keluarga Maryam. Dan dia bermula dengan Nabi Zakaria. Lepas itu dapat anak Nabi Yahya. Lepas tu dikaitkan dengan Maryam. Menurut Dr. Hani Achan, Zakaria ialah suami Maryam. Yahya ialah anak pertama Maryam. Isa anak kedua. Jadi Allah mengulangi balik kisah-kisah Nabi Maryam berjumpa Jibril, kerana ia berlaku dalam dikatakan kisah semasa Nabi Isa, tapi disalah tafsirkan. Jadi Allah ulangi balik dalam bahasa Ibrahim dan bahasa Arab. Itu menurut Dr. Hani Achan lah. Tapi saya selama ini percaya tidak ada mitos, tidak ada mukjizat pada manusia. Ia hanya silap mata. Yang dikatakan Isa alaihissalam juga diulangi dalam Quran, boleh menghidupkan yang mati, menjadikan burung daripada tanah, roti daripada batu. Ini salah tafsiran dalam kitab. Kalau nak faham Dr. Hani Achan lah, yang kitab bawa kepada Kristian ni bukan Injil. Dia adalah penyampaian dia atau kisah dia atau Quran. Kepada saya, Quran ini sepanjang masa tidak mungkin Allah buat silap dalam kalam Allah. Seolah Allah bagi satu kitab Torah, lepas tu silap diubah oleh manusia. Kerana di fi'lul mahfuz, semua wahyu Allah fi'lul mahfuz. Lepas itu diberikan Zabur, diberikan Injil, sekali lagi manusia ubah. Lepas tu Allah pula menyedarkan nak koreksi sebenarnya diberikan kepada Muhammad ini tak boleh diubah, tapi dihafal manusia, tak boleh ubah, tapi manusia tambah dengan penjelasan seolah Nabi tafsir. Sebenarnya Nabi tak tafsir, ikut alim ulama yang betul-betul suhur seperti Buya Syakur. Nabi tidak tafsir, Nabi tidak melanggar satu pun hukum Al-Quran. Buya Syakur yang merokok berasap, dia kata hukum haram merokok itu tidak bisa daripada Allah, kerana tidak ada dalam kalamullah dan Nabi hanya melarang. Adapun fatwa dari alim ulama adalah pendapat ini disokong oleh Syekh Hamzah Yusuf dari Amerika Syarikat. Saya dah dengar. Boleh tanya ulama terdekat anda, boleh tanya pendeta terdekat anda. Tapi bagi saya, fahaman baru, bukan baru, yang jelas mengenai Al-Quran ini amat penting bagi saya. Kerana saya memeluk Islam daripada cetusan membaca ayat Al-Quran. Jadi tak boleh saya selepas memeluk Islam ambil kepercayaan, oh aku dah suci, aku masuk syurga, mudah-mudahan, Alhamdulillah. No. Dia mesti terus perjuangan. Apa mesti terus perjuangan? Mencari ayat demi ayat dan faham demi ayat. Jadi, cuba perhati, tadi ayat Al-Qamar saya nak terangkan. Manusia, dia nak sangat mukjizat. Dia nak sangat
luar biasa. Dia nak mistik. Saya perhati dalam kawan-kawan sendiri. Bila ada sesuatu berlaku, dia kata, ish, ada penunggu. Ini benda-benda. Baca ada mistik. Manusia suka sangat mistik. Drama. Luar biasa. Duduk satu tempat, tak ada orang, dia kata mesti ada hantu. Apik hari itu, duduk asrama, gelap gulita, tingkat 6. Di universiti. Di Shah Alam. Ada orang komen, ada hantu tu. Saya percaya dia tak pernah nampak hantu. Apik tak pernah tengok hantu. Apik kenal ramai orang tua-tua. Tak pernah tengok hantu. Adalah satu dua cerita. Orang ni nampak tu. Dia tak nampak jelas, dia perasaan. Dan memang minda kita boleh perasan kepada kita. Terutama yang lemah iman. Yang tidak jelas pegangan dia. Okey? Ini kita akan kupas satu persatu kerana mari kita habiskan khurafat dalam minda kita. Yang selama ni hinggap ke kita dan kita hidup dalam buayan, angan-anganan, halusinasi, ilusi dan tak pergi mana-mana. Umat tetap mundur. Tetap dipintas oleh kaum-kaum lain. Tak sepatut berlaku. Kerana pernah umat gemilang zaman Ibn Rushd, Ibn Sina, Ibn Haytham, Ibn Hin, Ibn Farabi, Al-Khawarizmi. Semalam saya lalu universiti tersebut, saya nampak college atau asrama atau kampus atau bangunan Al-Khawarizmi. Algoritma. Tahukah siapa Al-Khawarizmi? Dia pengikutnya antaranya Al-Biruni yang mengkira panjang lilitan bumi bulat. Kenapa? Boleh tak kita cari satu pelajar yang 100,000 pelajar universiti tersebut? Ada siapa kenal Al-Khawarizmi? Saya percaya tak ada seorang pun kenal. Kalau kenal pun, maksud saya dia tak tahu siapa, apa yang Khawarizmi, bagaimana dia buat algoritma. Bagaimana dia buat log tables dalam bahasa matematik. Dia ulama. Hari ini tak ada satu ulama pun saya jamin yang faham logaritma, yang faham algoritma atau log table, sin, cosine, tangent. Perkiraan 3 segi untuk tahu berapa jauh bulan dan matahari. Saya percaya tak ada seorang ustaz atau ulama di Malaysia kurang-kurangnya yang tahu Indonesia. Mungkin satu. Tapi saya percaya Buya Syuakur mungkin tak sampai. Apek pula tak sampai Buya. Peringkat Buya. Maksud saya, zaman kegemilangan Islam dulu, mereka capai. Kerana apa? Kerana Al-Quran cerita qadar. Cerita perjalanan langit. Ini surah Al-Rahman. Sebelum saya nak sampai ini dah tersekat surah Al-Qamar ini. Dan saya pula sentiasa menyeleweng cerita tentang kegemilangan Islam. Tak apa. Terimalah bahawa kegemilangan Islam ialah bertafakur, berfikir, bukan meratib dan adalah ketinggalan ilmu dulu. Ya? Sekarang kita pergi surah Al-Qamar. Ini bukan tafsir kupas surah Al-Qamar. Surah Al-Qamar turun. Ekoran musyrikin mencabar Nabi Muhammad SAW. Belahlah bulan. Katakanlah. Awak ni Nabi ya. Cuba belah bulan. Kenapa mereka cabar belah bulan? Kerana awak cakap Tuhan ni boleh buat apa-apa. Lu punya Tuhan boleh hidup mematikan. Lu punya Tuhan mencipta alam. Mencipta matahari. Asy-syamsi wa qamar. An-narni wal lail. Langit dan bumi. Siang dan malam. Asyik awak cerita Allah ini boleh buat segalanya. Awak tunjuk saya. Belah itu bulan. Mereka cabar Nabi. Mereka cabar. Awak cakap bahawa ini kitab betul-betul dari Filum Mahfuz. Ini ayat kamu baca daripada Tuhan. Bukan dari kamu. Kami tengok awak yang berucap. Siapa kamu? Awak ni adik. Anak menakan kita. Awak ni anak saudara kita. Saya nampak awak jalan ke pasar saja. Betul tak? Mereka cabar Nabi. Mereka tuduh Nabi. Engkau ni gila.
Ini syair orang gila. Awak kena sihir. Itu yang mereka nak fitnah Nabi kena sihir. Nabi kena racun. Macam-macam. Apek cek semua hadis-hadis tu. Sama-sama. Ada banyak. Ada sumber lain. Dan saya tanya dengan Ustaz Mu'in. Dia kata ada dua pendapat. Bukan kata saya dah habis kaji di sana. Tapi tema saya di sana. Saya baca seluruh Al-Quran. Jelas. Allah tak pernah berikan mukjizat. Yang ayat-ayat mengenai mukjizat disalah fahamkan. Allah terangkan semula. Kerana menurut Dr. Hani Achan, banyak tafsir berlaku zaman Umayyad. Zaman Nabi SAW, Nabi Muhammad tidak tafsir Quran. Dia hanya menghantar Al-Quran. Kalau dia tafsir, tentu sekali terubah. Setiap alim, pendeta yang tafsir, dia mengubah ayat daripada Allah sebelum itu. Sebelum itu. Jadi, kerja Nabi ini sekarang, awak bagi Rasul. Dikatakan Rasul. Awak bagi sebiji postman. Awak hantar ini kepada alamat. Jangan sekali-kali awak buka. Kupas pun tak boleh. Baca balik ke orang ini sebenarnya maksudnya tak boleh. Dia cakap makan sebiji sehari. Sebenarnya tak boleh. Awak bukan Allah. Awak pesuruh Allah. Khadam. Hamba Allah. You sampaikan sebiji ini. Nabi pun samitna wa ataina. Mula Nabi takut dia. Tapi dia samitna wa ataina. Ya. Bermakna luhurlah Al-Quran itu turun. Dan itulah mukjizat. Kerana kalamullah. Cuba awak fikir. Allah bercakap dengan manusia. Kita kata mana Allah? Kita berdoa memanjat mana Allah? Di sini. Dia bercakap dengan kamu. Mana bisa dia bercakap dengan saya? Itulah mukjizatnya. Sesiapa yang baca Al-Quran, bukan seolah dia bercakap dengan dia. Memang Allah bercakap dengan kamu. Kamu kena baca dengan suara hati sendiri. Tak boleh dengan tafsir. Kerana Nabi tak pernah tafsir. Sahabat tak pernah tafsir. Zaman Umayyad mula tafsir. Dan Umayyad di Damaskus, di Syria, didominasi oleh Kristian Syria. Itu sebab fahaman Alkitab, tafsir Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Isa, semua ikut Kristian. Dajjal, ikut Christian the Beast. Ya? Imam Mahdi, the Messiah, the Savior, ikut falsafah Kristian. Nabi Isa turun semula. Percaya ke? Bukan rukun iman. Banyak ulama kata, percaya pun boleh, tak percaya pun boleh, tak merosakkan iman. Jangan pegang sebagai rukun iman. Apek pegang bahawa, apek setuju, cerita Nabi Isa ni datang semula cerita dongeng karangan zaman Umayyad dari kalangan orang Kristian yang mayoritas di Syria. Ini hakikat sejarah. Ini hakikat sejarah. Boleh tanya ahli sejarawan kalau ada. Ya. Ini tidak disangkal oleh manusia. Tapi apa? Sekarang kita pergi Al-Qamar tadi. Boleh baca surah Al-Qamar. Dia ayat muka surat 5 527 Al-Qamar 529 ya. Okey, saya baca telah hampir saat. Tapi dia buat dalam kurungan kedatangan hari kiamat. Ini tidak setuju. Bukan hari kiamat. Hari kiamat bukan hari akhirnya alam ini. Itu apokalips. Lagi satu fahaman mitos Yunani. Apokalips. Dunia semua hancur. Tidak. Kiamat ialah diri bangkit selepas kehancuran diri. Goncangnya diri ini semua dalam diri. Kerana diri kau yang perhati alam. Masa saat kamu mati, masa itu tergoncang alam kamu. Kamu akan putus daripada badan. Nyawa putus dari badan. Lepas itu dikumpulkan, lepas itu dibangkit. Qiyamah. Yaumidin. Sekali hitung. Jadi itu daripada guru sufi saya, tapi saya pun boleh ambil.
Jadi, bila kata apabila hampir saat, bila dicabar belah bulan, turun ayat ni, apabila hampir saat, makna belum. Saya percaya saat tu kamu mati. Kamu mati adalah satu tanda. Hanya Acan ada, saya belum dengar, kena dengar 15 kali. Hanya Acan. Dan terbelahlah bulan. Dan kalau mereka melihat sesuatu mukjizat, mereka berpaling ingkar sampai berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus berlaku. Dan mereka berdusta serta menurut hawa nafsu mereka, dalam tiap-tiap perkara tetap menurut keadaan yang ditentukan oleh Allah. Dan sesungguhnya telah sampai mereka sebagian dari kisah-kisah berita yang mengandungi ancaman. Pengajaran cukup sempurna. Dalam pada itu, segala peringatan dan amaran tidak akan mendatangkan faedah. Oleh itu, berpaling dari mereka. Masa seorang penyuruh akan penyuruh kepada perkara yang tidak diingini. Okey, setakat itu nampaknya jelas sangat Allah tak belah bulan. Jelas sangat. Dia dalam apabila berlaku, belum berlaku. Maka terbelahlah pun belum berlaku. Tapi Allah stres, mereka cabar. Mereka cabar, mereka buta. Dan kalau berlaku, mereka kata ini sihir. Jadi, Allah takkan belah bulan kerana Allah sudah tahu. Allah pencipta, dia tahu mereka akan kata sihir. Bukalah pintu langit, turunlah tangga. Saya mau tengok malaikat turun. Sekejap ya. Kawan bagi. Okay, kita sambung. Okay. So, buka pintu. Jadi kalau kita ni yang berdepan dengan sesiapa lah, berdepan dengan orang yang kata saya bukan dia dari Allah, ini dari Allah. Saya manusia biasa. Ini dari Allah. Mereka kata, dan macam mana kita tahu ini dari Allah? Baca baik-baik. Bukan baca 15 kali lah. Apa yang kata baca 15 kali. Tapi baca. Sedia umat perhati. Dia tahu ini syiar tinggi. Ini bukan syair tinggi. Ini bukan dari manusia. Dia manusia. Tapi apa yang dia bacakan itu dari satu sumber yang maha tinggi. Ya? Kita pakai ayat tadi tu. Ayat tu dalam bahasa Inggeris kita sebut elegan, noble. Tinggi darajat, tinggi falsafah, tidak tunduk kepada tomahan, tidak tunduk kepada ejekan. Orang ejek kita tau. Kita hebat kan? Orang ejek. Kamu akan disusahkan. Kamu akan ditangkap. Bagaimana kalau seorang tu jenis wali lah, jenis aulia lah, jenis orang tinggi lah, orang muqarrabin, orang yang rapat dengan Tuhan. Bolehkah digertak? Tidak. Inna aulia Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak. Sesungguhnya wali-wali Allah, pada diri mereka tiada takut dan tidak gentar. Bila disebut nama Allah, baru mereka gentar. Apa yang tak gentar? Tak tinggilah tu. Bukan wali lah tu. Allazina amanu wa yattaqun, iaitu orang yang beriman dan bertakwa. Baca surah Yunus. Tak gentar, tak takut. Allah, apakah Allah gentar? Allah cerita balik. Saya baca semua ya. Allah cerita balik dalam surah Al-Qamar. Ya, bila telah hampir saat, bukan kiamat. Sini tulis kiamat. Ini pengaruh daripada zaman Syria Kristian penuh mengelilingi Umayyah, dan terbelahlah bulan. Allah kata saat itu akan terbelah bulan. Sampai hancur seluruh alam. Itu masa kamu mati. Dan kalau mereka melihat sesuatu mukjizat, bermakna sejelas sana Allah tak nampakkan mukjizat kerana Allah sebut dalam Al-Qamar, kalau mereka nampak mukjizat, apa mereka kata? Ini sihir. Orang dah kata awak penipu. Awak nak tunjuk lagi ke? Tunjuk awak punya magic. Awak penipu. Awak nak tunjuk lagi ke? Begitu murahnya anda. Dia murahnya Allah. Subhanallah.
Ha. Mereka berpaling ingkar sampai berkata ini adalah sihir yang terus-menerus berlaku dia. Jadi terus-menerus sihir. Ha. Lepas tu? Dan mereka berdusta. Dusta, cakap sihir, tak percaya, okey. Kita tengok berapa benda. Cakap sihir, tak percaya, dalam surah Qamar ayat 2, you tunjuk mukjizat. Kenapa Allah tak tunjuk mukjizat? Kerana Allah sebut dalam surah ayat kedua, kalau tunjuk mukjizat, mereka berpaling ingkar, 1. Sampai kata ini sihir terus-menerus, 2. 3, mereka berdusta. Dan menurut hawa nafsu, 4. Semua ni perbuatan keji. Sedang tiap-tiap perkara, ayat ketiga akhirnya, tiap-tiap perkara tetap menurut keadaan ditentukan oleh Allah. Itu sebab tidak terbelah bulan kerana tiap perkara menurut ketetapan Allah. Sunnatullah. Sains mesti menang. Sains Allah mesti menang. Dia dah sebut dalam Al-Quran. Baca 15 kali. Dia jalankan bulan. Ada sebut sekali lagi. Dalam surah Ar-Rahman lepas tu. Yang menarik. Saya perhati ada satu ulangan ayat. Dan surah Ar-Rahman sebelum ni saya tak pernah perhati. Kerana saya ikut nasihat lah. Kalau nanti kena baca lah Quran. So, bagaimana tentang sunnah? Bagaimana tentang kisah bid'ah ni? Dia kata, awak sibuk pasal apa? Awak ada baca Quran? Saya pun insaf. Betul juga cerita sahabatku tu. Kita sibuk benda lain tu. Apek sibuk benda lain tu. Awak ada baca tak? Jadi Apek ni baca lah Apek. Minta 15 naskah. RM10 satu naskah. Dan Apek beri balik dengan hadiah RM10. Pos percuma jika memesan satu botol kecil saja boleh. PM Saudari Izan Ilya. Ya? Ini tawaran dari Apek. Pos Apek Ezok. Pos ini RM7. Semenanjung Malaysia Apek Ezok. Sabah Sarawak mungkin tambahlah RM10. Ini saya Ezok. Beli pada harga biasa, harga kos. Dan mari kita baca bersama-sama. Kita setiap pagi dan malam, kita live, kita baca bersama-sama. Aman menarik. Bukan tafsir. Kan Nabi tak tafsir. Baca kerana Allah sebut ini dipermudahkan untuk kamu baca dan faham. Kenapa kamu tak ambil peringatan? Surah Al-Rahman. Belum pergi surah Al-Rahman. Saya nak pergi ke surah Al-Rahman. Tapi saya nak beritahu, Allah dah tetapkan bulan berjalan begitu tidak terbelah. Terbelah ikut fizik. Macam mana tak terbelah? Mesti ada lokupan. Macam mana nak cantum balik? Gravity dia tak kuat. Dia tak, apa yang nak cantumkan dia balik? Kalau begitu, KKM tutuplah. WHO tutuplah. Hospital tutuplah. Kerana kamu kata kamu ada kuasa Allah ni, boleh buat sesuatu yang ajaib. Ini bomo ada tahu itu kuasa Allah. Ini yang bomo berleluasa di kalangan masyarakat kita. Dukun-dukun yang khurafat syirik semua berlaku di kalangan kita. Kerana kepercayaan serong dalam tidak fahami Al-Qamar. Tidak memahami mukjizat. Tiada mukjizat selain daripada Allah. Apa yang Allah turunkan? Kalamullah. Kita hidup dalam alam fana. Tak nampak hantu. Tak nampak sihir. Ditomahkan dengan halusinasi, ilusi. Lepas tu bila orang cerita, aku ada cerita pelik. Kita pun semua mau dengar. Aku ada nampak ini. Aku ada boleh nampak ni. Ini benda boleh terbang. Ini apa? Terbang itu makilo. Tapi makilo bersembunyi berdekat-dekat. Mana pergi perang yang terbang? Pedang yang terbang itu. Terpaksa menyamar. Ini sejarah. Tapi saya akan dikecam. Mengulangi balik sejarah dengan cara yang bukan rasional lah. Kita cerita satu benda as it is. Faham tak? What do you call this? A spoon. Sudu. Ada orang boleh buat bengkok. Itu silap mata. Dia pakai jin. No. Silap mata. Boleh belajar pergi Harry Potter School of Black Magic. Allahu Akbar. Senang kita dihalusinasi. Senang kita dipengaruhi untuk apa macam-macam daripada kita. Senang kita ditakut-takutkan. Ini yang akan hilangkan segala ketakutan. Dan orang yang berucap macam ini, tentu sekali akan ditomahkan. Apek ni gila ni. Apek ni tak ada tauliah ni.
akan ditumakan. Kalau tak dapat ditumakan, maka mereka tangkap. Tak ada masalah kalau ditangkap. Allah, Alhamdulillah. Lama apa tunggu. Nak dimasukkan lubang kubur. Lama apa tunggu. Tak mati-mati orang. Kalau di tangan orang zalim. Alhamdulillah. Pandemik 3 tahun yang lepas. Saya menunggu disusahkan. Allah bebaskan kerana Allah sudah berjanji. Dilindungi orang yang beriman. Tidak dibeban lebih dari dia baru boleh menanggung. Dan tidak akan dizalimi. Melainkan dia zalimi diri sendiri. Dia percaya bisikan syaitan. Ya. Okey, kita teruskan. Kerana ini tak habis-habis ni. Kan? Rasulullah pernah disay adakah apa yang menafikan. Boleh research sendiri. Saudara cakap seolah itu saudara nampak. Buya Syakur kata kita tak nampak. Satu. Saudara, jangan sebut sesuatu yang kita tidak tahu kebenarannya. Ini ajaran Sufi Syekh. Quran, kita kata sadaqallahul azim. Kita taklidkan kebenarannya. Selain itu tidak boleh. Mesti disiasat. Mesti masuk. Mesti disiasat. Dan saya ada periksa, saya ada Google. Menurut Ustaz Mu'in pun ada. Ada 2 pendapat. Jadi siapa anda? Daripada hadis-hadis yang 2. Ada banyak. Yang sikat, yang berambut itu orang jumpa bawa ke Nabi. Nabi pun tak tahu pernah buat. Siapa yang pergi bawa sikat tu tak kena mengena. Ya. Surah Al-Jin. Lagi satu. Baca balik. Nanti kita kupas surah Al-Jin lain hari ya. Kita boleh kupas surah Al-Jin. Ada kaji. Tak ada masalah. Sekarang saya nak kupas satu persatu. Satu persatu. Jangan berterabur. Kita ada masalah. Boleh pesan? Kalau ada sendiri, Alhamdulillah. Tapi kalau tak mau sanggup membaca ilmu, tutup pintu ilmu, saya tak dapat buat apalah. La haula quwwata illa billah. Inna ilahi wa inna ilaihi raji'un. Satu malam petaka. RM10 dari Khairul Imran Syaf dari mall. RM10 dari APEC. Post percuma. Kalau beli satu ni saja 59. Ya. Jadi mustahil bagi Allah. Itu kena qualify. Ini yang musyrikin cabar. Allah mesti boleh belah bulan. Allah mesti boleh buka pintu langit. Ada dalam Quran, saya dah baca. Nanti kita cari balik. Suruh Tuhan kamu buka pintu langit, turunkan tangga. Siapa pernah dengar? Ini saya tanya lah, ni takkan Apek seorang saja baca. Ini macam Apek cakap seorang diri ya. Apek cakap ada, orang lain tak pernah baca. Siapa pernah baca? Allah buka pintu langit, dicabar buka pintu langit, turunkan tangga dan malaikat membawa kitab. Siapa pernah baca? Dan surah mana, ayat mana? Tolong cari untuk Apek. Ning Abdul ni sedang troll ni saudara. Kerana tidak bagi kesudahan apa maksud ayat tidak objektif. Maaf ya. Saya nak objektif. Kalau dicabar setiap ayat saya, itu troll namanya. Dan kita akan ignore. Kita akan hiraukan. Faham tak? Ada yang bertanya, apa yang tengok. Berbincang, apa yang akan layan. Sesiapa pun. Tapi yang troll, tidak siasat, tidak ada sumber, menyatakan sesuatu untuk timbulkan konflik dalam perbincangan, tidak akan dihiraukan. Okey, saya sambung tadi Kamal, lepas tu saya pergi surah Ar-Rahman, lepas tu akhiri. Dan kita akan sambung surah Al-Jin. Saya janji, sambung surah Al-Jin. Kena dalam sesi-sesi akan datang, kerana saya ada baca ni. Sehingga pada ayat yang kata awak boleh seks dengan isteri dan juga hamba-hamba tangan kanan kamu, itu saya baca semula, saya tak percaya itu maksud Allah. Dan Dr. Hani Acan, ada Mufti Abu Lail,
Ada ulama lain bukan mentafsir semula, baca balik. Apa yang di tangan kanan kamu tidak semestinya hamba. Mereka anggap macam hamba, ikut lagi Ahlul Kitab. Ya. Yang lagi satu tentang Aisyah, tidak dalam Quran. Tapi hadis menyatakan, dikawini masa umur 6 tahun, disetubui masa umur 9 tahun, dicabar oleh banyak ulama. Mencari balik sumber-sumber hadis berikut. Bukan kata menolak hadis. Imam Muslim Bukhari menolak 99% hadis zaman mereka. Cuba fikir, 99% hadis palsu. Yang tinggal 1% dikatakan sahih. Diberikan nama Imam Muslim Bukhari. Kita pun tak tahu ada imam. Kerana ini zaman kemudian Muslim Bukhari bukan saksi. Mereka ambil salah sila, dengar, cakap. Dan antara hadis yang katakan sahih, ada yang ulama tak boleh terima. Tak logik. Memfitnah Nabi. Ada, boleh cari. Hadis sahih yang memfitnah Nabi. Ada. Antaranya tentang Aisyah. Disetubui Aisyah umur 9 tahun. Ada, dan juga ada ayat Quran bertentangan. Tentang akil balik. Seorang itu kena ada akil balik. Baru boleh nikah. Ya? Ada orang kata, oh mungkin dia 9 tahun. Akil balik dan sebagainya. Dan ada orang kata, ini sebenarnya diambil kesempatan oleh lelaki terhadap wanita. Ini diskusi yang panjang. Apik perhati, Apik dah. Bukan nak mengaku apa. Apik berpeluang untuk mengkaji. Apik berhenti sekolah. Sampai sekarang Apik berhenti kerja. Apik tak kerja. Macam mana dapat duit? Itu cerita lain. Apik pakai komputer. Apik ada projek. Alhamdulillah. Allah tentang surah yang surukum. Siapa bantu urusan Allah, Allah bantu urusannya. Itu kepercayaan Apik ya. Siapa tak jumpa ada masalah rezeki semua, saya selalu bantu analisa seseorang punya masalah. Tapi kadang-kadang masalah kita ni, kita tak percaya rezeki. Takutlah Apik nanti anak tak makan. Allah tak pernah mungkin janji kepada saya atau ramai orang saya kenal seluruh dunia, Muslim maupun kafir. Okay, kita habiskan. Ada kawan mari tinggal. Kena layan. Ingat tetamu. Kan? Mereka berdosa. Dan sesungguhnya telah sampai kepada mereka sebagian dari kisah-kisah dan berita yang mengandungi ancaman. Ini ancaman ni. Pengajian yang cukup sempurna dalam pada itu segala peringatan amalan tidak akan mendatangkan faedah. Allah sekarang bagi warning sekarang. Ini ancaman dari Allah ya. Apapun kami cakap, apapun amalan kita, tak ada faedah bagi kamu. Khatamallah ala qulubihim. Kecuali khatam, kufur, menutup. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang yang menutupi kebenaran, kamu cerita, tidak cerita, sama bagi mereka. Khatamallah ala qulubihim wala sam'in wa absarihim. Sudah ditutup hati mereka, pendengaran mereka, dan pemandangan mereka. Kita berlindung dengan Allah. Cara berlindung dengan Allah, ayat Allah. Macam mana selawat kepada Nabi, hormati dan ikuti Nabi, ayat Allah juga. Ya, ayat Allah. Selamat. Mau selamat tak? Selamat. Selamat. Takut awak langgar penetapan Allah. Langgar surah Al-Qamar. Mencabar mukjizat Allah. Siapa kamu? Tak apa, saya tak mau ulangi. Saya pergi surah Ar-Rahman sekarang. Surah Ar-Rahman. Alhamdulillah pagi ni saya selalu suka buka macam tu. Saya tengok, surah Ar-Rahman. Yang maha pemurah serta melimpah-limpah rahmatnya. Ar-Rahman. Alamal Quran. Dialah yang telah mengajarkan Al-Quran. Siapa guru anda? Ar-Rahman. Di akhirat, depan Allah, siapa Allah? Allah boleh jawab, Ar-Rahman. Apa dia buat? Dia ajak aku-akuan. Masya Allah, awak ingat surah kami. Ingatilah Allah. Ingatilah Allah ya. Ar-Rahman yang mengajak Al-Quran. Dialah yang telah menciptakan manusia. Dia ciptakan kita.
bukan bapa. Dia yang telah membolehkan manusia memberi dan menerima penyataan. Orang kata bertutur, tapi baca dalam terjemahan asli. Menerima, memberi dan menerima penyataan. Mungkin bercakap, mungkin bahasa badan, mungkin menulis, mungkin telepati. Ada orang begitu rasanya. Nah, dengar ni baik-baik. Ni ulangi balik tau bulan. Ya, dia ulangi baik. Matahari dan bulan beredar dengan peraturan dan hitungan yang tertentu. Terima kasih sama-sama. Tapi baca lah. Oh tak baca, saya kecewa. Saya bukan di sini nak tunjuk hebat ya. Maaf. Kalau saya terasa hebat, pukullah saya. Nah, ini penting ni. Umat mesti bersatu. Umat mesti bangkit. Biar akan gugur. Okey. Matahari dan bulan beredar dengan peraturan dan hitungan yang tertentu. Bila Allah isytiharkan, takkan berubah. Sampai kamu kiamat. Bukan alam kiamat. Alam tak akan kiamat. Nanti dulu. Ini banyak bertentangan ni. Banyak salah faham. Ya. Dan tumbuh-tumbuhan yang melata serta pohon-pohon kayu masing-masing tunjuk menurut peraturan dia. Semua pohon. You perhati semua. Benda yang melata dia kata. Boleh makan. Pokok bahagia boleh makan. Ikut peraturannya. Bukan ikut peraturan manusia, tuan-tuan. Kita kaji saja. Kita diberikan ilmu. Tapi tak ikut peraturan kita. Kita cuba ikut peraturan kita. Jadi balik. Tak jadi kita. Dan langit dijadikannya tinggi serta ia mengadakan undang-undang dan peraturan neraca keadilan. Ini amat penting ni. Ini nama Al-Mizan. Neraca ni, balance. Kita tengok dalam seluruh alam, dia ada balance. Bulan itu macam tergantung kerana dia balance inertia dengan graviti. Mulalah Khawarizmi dapat kaji. Kerana orang baling barang tau. Isaac Newton, ahli sains yang terhebat dari England. Dia bukan hebat mana. Allah buka minda dia. Apa? Anggap alu fikir ni alu zikir. Tak semestinya beriman. Kerana iman tu dalam tangan Allah. Tapi Allah sebut tentang yatafakkarun. Manusia melihat. Tidakkah kamu melihat kepada semua manusia? Tapi iman tangan dia. Mesti ingat. Jangan kita anggap kita baca Quran ni kita selamat. Masih tangan dia kerana dia sebut di sini yahdi man tasya. Jadi kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Berilah saya petunjuk. Masa subuh solat. Al-Fajr. Bukan subuh. Dan Quran Fajr. Selepas nampak benang putih ya. Jangan tanya benang putih. Tak. Itu small matter lah. Allah tengok takwa kita. Dia sebut. Ada tak minta Allah bagi petunjuk? Dan orang minta petunjuk ni termasuk Muhammad. Nabi Muhammad SAW. Jadi dia bukan Al-Mahdi. Dia bukan nenek moyang Al-Mahdi. Kalau nenek moyang dia boleh Al-Mahdi, nenek moyang dia Muhammad SAW mesti tak boleh dibunuh, tidak boleh diracuni, tidak boleh disihir dan mesti sudah dapat petunjuk. Tidak. Dan Quran mengisytiharkan Nabi kata, saya pun tak tahu apa akan berlaku pada saya esok. Saya pun nak minta jadi muhtadi, sentiasa diberi hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Berikan kami jalan yang lurus. Itulah Nabi. Kita sami'na wa ta'ala. Sallu ala Nabi. Ikutlah dia. Ya. Bila 5 minit. Jadi peraturan itu sudah tetap. Dibilang. Salah satu sebab Allah tunjukkan mukjizat membelah bulan untuk membuktikan mustahil manusia boleh sampai ke bulan. No. Ini saya cerita tadi Allah tak belah bulan. Itu saja kesimpulannya. Tidak ada. Allah ini lagi satu. Maaf saya cakap. Ini satu hujah yang saya nak terangkan salah. Kerana ini cara pemikiran Barat. Pemikiran Yunani. Metode. Dia kata mesti dia dapat buktikan kita tak ada logik tak boleh sampai bulan. Ada ayat cerita kita sampai.
angkasa. Ada. Nanti dulu. Ini nak sampai Marikh. Nanti dulu. Kita pergi satu persatu pada sumber. Tapi sekarang kita pergi pada falsafah logik ini. Saya nak beritahu, Allah tak perlu tunjuk semua itu. Allah panggil kita, awak cuba perhati kejadian awak. Tapi kita tak mau perhati kejadian. Kita tak mau sampai conclusion. Kita tak mau sampai, Allah nak kita beriman pada ayatnya. Bila Allah kata, tidakkah kamu perhati bagaimana kamu dijadikan? Kita tak perhati. Kita minta lagi. Kita tak perhati. Bagaimana kamu jadi dari sekumpal darah. Dia perhati dia. Aku tak percaya. Tunjuk saya mukjizat. Tunjuk saya benda yang lawanan logik. Yang, seperti mana ditulis sini oleh ahli kalam, membuktikan mustahil manusia. No. Allah bukan cabar mustahil manusia. Mustahil manusia ini satu kepada saya kesyirikan yang kecil. Seolah kita ini ada benda. You faham tak logiknya? Saya terangkan falsafah ni bukan pelik sangat. Dia bukan tinggi sangat. Dia mungkin deep lah macam ni. Seolah Allah nak lawan manusia. Ini dia kesyirikannya. Allah bukan lawan kita. Dia cipta kita. Dia boleh musnahkan kita. Macam ni saja. Cuma dia kata dia ciptakan kamu, diberikan satu ikhtiar. Seolah kamu bebas. Dengan ada ego ni. Lepas tu dia suruh kamu pilih. Tidakkah kamu melihat? Surah Rahman. Fabi ayalai rabbikuma tukazziban. Aku tak sampai lagi. Jadi Rahman tadi belum sampai lagi. Tapi ini satu kuis lah. Siapa boleh terhati bahawa ada 2 ayat di sini berulang. Bukan Fabi ayalah. Dia sebelum Fabi ayalah. Okey, saya beritahulah. Kita tak mau beritahu baik orang baca sendiri. Tapi ada 2 ayat berulang dengan cukup cantik. Cukup cantik. Ayat 7, 8, 10. Saya terperhati. Terdapat berbagai jenis bukan. Kuapal. Tak nampak dah. Sentiasa berhajat memohon kepada dia. Kami hanya akan menguruskan hitung. Ada penyekat, pemisah. Ini semua sains ni. Saya teringat surah Ar-Rum. Banyak inna fi wa min ayatihi wa min ayati antara tanda-tanda kejadian Allah. Ada. Cuba carikan saya. Siapa boleh beritahu 2 susunan set ayat dalam surah Ar-Rahman pada awalnya, dalam 11, lepas tu puluhan, dia sama dia punya cerita. Nanti saya baca balik. Tapi saya nak buat rumusannya. Di sini. Perhati ayat kan? Perhati ayat. Masalahnya kita tak baca lagi Al-Quran. Saya ulangi 15 kali. Kita tidak lagi baca Al-Quran. Kita tidak lagi tadabbur Al-Quran. Kita main ratib saja. Kita main anggap kita sudah cukup. Padahal susah payah diturunkan. Malaikat Jibril susah payah turunkan. Kita cakap 6,666 ayat. Kita cakap lah. Tak ada orang kira pun. Kita cakap 114 surah. Tak ada orang pergi khatam. Semua maksud. Mungkin awak khatam Quran 3 kali membaca. Tapi saya percaya awak tidak khatam kerana awak tidak baca dalam maksudnya. Kerana Quran mesti diturunkan pada maksudnya. Kerana Allah sebut dalam Quran, kalau kami tak turun. Kerana orang tanya, kenapa turun bahasa Arab? Musyrik tanya habis. Kerana ini orang dakwa dia Nabi tau. Dia Rasul. Dia bawa ini daripada Allah. Kalau ada seorang manusia di Malaysia, dakwah dia bawa dari Allah, kecoh dunia tau. Yang kata kecoh Malaysia, kecoh dunia. Kalau ada seorang di Indonesia kata saya ada satu ayat, potong ayat dari Allah, kecoh dunia. Jangan kata kecoh Malaysia, Indonesia. Kalau ada satu orang di Rusia kata I got a word from God, kecoh dunia. Putin pun jumpa dia. Rasputin pun hidup balik. Faham? Ya.
Nantilah saya cari balik kerana ada sedikit gangguan. Kerana saudara troll, maaflah. You nak tanya benda atau cakap benda, please think first lah. Tolonglah berfikir sejenak. Saya ajak saudara berfikir. Tolong, orang yang perhati dan baca Al-Quran tak sama. Bukan saya kata tinggi. Tak sama. Macam saya buat IT. You tak baca IT. Lepas tu you kata ada artificial intelligence. Chat GPT ini cerdik. Dia pun tak betul-betul cuba dan uji Chat GPT. iPad ada uji dan iPad boleh buat workshop. Tak lama lagi iPad akan biiznillah, dengan izin Allah, buat siri workshop di UiTM insyaAllah. Akan terbuka pada orang ramai. Mengenai kereta elektrik dan juga mengenai pelbagai tajuk. Bagaimana menguasai alam cyber, menguasai alam IT, termasuk tajuk AI ni. Boleh tanya ke iPad di Universiti ITM. Nanti akan terbuka. Jangan tak datang pula. Asrama diberikan tidur. Boleh cari teman sebilik iPad. Bukan hantu. Bukan hantu nyonya. Chat GPT, AI, saya ada pakar AI dan saya, yang kawan saya di Malaysia, Dr. Kamil Mahmud, di Universiti Teknologi Petronas. Saya boleh jemput dia. AI tak boleh dicipta oleh manusia. Kerana Allah kata dia cipta manusia, ya tafakarun, sentiasa berfikir. Robot tak boleh berfikir. Tak boleh berfikir. Dia ikut algoritma oleh manusia. Mereka hanya nak menakut-nakutkan kita. Nanti ada AI ni kan. Dia boleh cipta diri sendiri. Berlawan dengan ayat Allah. Dia boleh lawan manusia. Nak menakut-nakutkan Elon Musk tu. Nak menakut-nakutkan kita. Jangan dengar mana jua. Boleh kita kaji. Bukan makna kita tutup. But at least lah you please. Read the Quran. RM10. Kalau asnaf saya bagi percuma. RM10. Pos percuma. Syarat beli ini pun pos percuma. Apa yang tabung. Ini saja. Kerana banyak umat sakit sampai saya malu tengok. Maaf cakaplah. Mana-mana saya pergi ke hospital. Mana-mana saya pergi duduk ke masjid yang chop. Kain solat tu kenapa dia chop? Semua tengah sakit ke belakang tu. Alhamdulillah saya dah pergi doktor lah. Doktor dah cakap saya ada pilihan lah. Mudah-mudahan doa untuk saudara saya sakit. Doa untuk saudara saya sakit. Doa untuk saudara saya. Dan cukuplah. Dan cukup kita sakit, tak makan halalan thayyiban, menyalahkan Allah, mengatakan tentang Allah yang bukan layak bagi dia, menyatakan dia takdir, dia sudah takdir, aku tawakal. Salah. Allah dah suruh kamu belajar, bijak, jaga kesihatan, kamu tak jaga. Awak menzalimi diri sini. Awak rasa sakit kan? Bukan dari Allah. Dari sakit sendiri memang semua sakit, semua perasaan dari Allah. Tapi Allah kata kamu menzalimi kamu terlebih dahulu. Kerana menzalimi masuk neraka ni, Apek jadi etis. Apek tak setuju Allah menghantar orang masuk neraka yang kita tak minta dijadikan. Saya tak minta jadikan Allah campak aku masuk neraka kita. Imam Al-Ghazali ada bincang perkara ini. Zaman ni kata Mu'tazilah. Cari balik perbualan Imam Ghazali. Dikonon dengan Mu'tazilah dan apa ada jawapannya. Kerana sekarang kamu masih hidup, kamu rasa aku tak masuk neraka. Tapi besok, wallahualam, kamu kata Allah zalim. Ada dalam Quran. Allah kata dia tak menzalimi sesiapa. Dia maha pengasih lagi maha penyayang. Awak, tapi Allah isytiharkan kami lakukan apa ikut our pleasure. Fa'alu lima yurid. Lakukan apa ikut aku punya suka. Tetapi awak menzalimi diri terlebih dahulu. Allah mengisytiharkan lebih kurang. Jangan salah faham kata baca. Zalim pun semua dari dia. Tapi dia kata dia bukan zalim. Kerana dia penentu semua. Penentu semua. Bill Gates siapa cipta? Allah. Boleh tak Bill Gates dapat hidayah Allah? Boleh. Kerana Allah kata dia yang memberikan ikut siapa dia suka. Tapi Allah kata awak menzalimi diri. Banyak kali. Siapa pernah dengar awak menzalimi diri terlebih dahulu? Kami tidak. Salahlah Allah. Awak yang jadikan aku bodoh. Tak ada. Awak diberikan akal. Tapi tak guna. Sekian saja.
Saya boleh letakkan tag Ilya Izman, Ilya Izan, RM59. Kalau order 4, free terus, post free terus Quran. Dan Apek akan autograf. Setiap Quran Apek akan autograf dengan kata-kata, dan Apek akan highlight satu ayat. Bukan tikam nak, Apek akan highlight satu ayat. Favorite saya atau mungkin saudara tengok. Tapi lebih baik saudara baca sendiri ya, kerana ia mengandungi hikmah. Bagi setiap orang, ini yang mukjizatnya. 7 bilion, 100 bilion manusia pernah hidup. Setiap orang, kulli sya'in alim. Allah tahu setiap satu dengan ilmu. Jadi sesiapa baca, bukan dia terasa, memang Allah bercakap dengan dia. Tidak ada seolah-olah. Ya. Ini mukjizat, ini solid hukum kotak ini. Tak boleh kata andaian, mungkin, dia payah. Tak boleh. Bila Allah kata mudah, payahlah. Pendeta yang buat payah. Pendeta yang letak macam-macam syarat. Ada tak syarat di dalam sini? Tak ada. Tunjuk saya satu syarat. Takwa saja. Samitna wa ta'ina. 4 botol, ini free, post free. 2 botol besar, 2 botol besar, ini free, postage free. Sabah Sarawak, free juga. Yang 4 botol besar, 2 botol besar atau 4 botol kecil. Tapi yang beli hanya 1, dan ini kalau Sabah Sarawak, minta mohon RM10 lagi lah, kerana berat ini, dan juga nak handling itu, staff nak balut-balut. Jual apa tu Apek? Ni saja tuan. Habatus sauda dengan madu, dengan zinc, vitamin C dan D. Dulu Apek jual tahun lepas, Apek kata para Profesor Mus, saya mau kaji. Tapi ramai follower sudah datang balik. Alhamdulillah. Dengan izin Allah banyak sudah mengatasi pelbagai masalah, termasuk Apek sendiri. Kalau Apek daya keto, bersenaman, berbasikal beribu kilometer. Ya. Saya punya diet keto saja. Nasi tak mau, gula tak mau. Kenapa? Kerana tak mau sakit. Ikhtiar saja, bukan paksa. RM59 yang kecil, 139 yang besar. Kalau beli ini 4, ini free, postage free seluruh Malaysia, termasuk Malaysia TV. Tapi kalau hanya ini satu saja, kena bayar ini RM10. 59, RM10, 69. Pos percuma Semenanjung. Sabah Sarawak kena tambah RM10. Ya. Sekian saja saya. Terima kasih, macam mana pun saya terima kasih pada semua, troll ke tak troll. Kerana ini semua cetuskan untuk saya berfikir. Surah Jin saya telah ulangi, nanti saya akan ulangi balik. Ya. Saya harap next round, Sulaiman nak order satu, okey, nanti PM Kak Izan Ilya ada pada video punya. Terima kasihlah order dan bagi saya feedback dan bagi nama, nanti saya akan autografkanlah sedikit kata nasihat. Ini dari Apek lah, dari Allah, tetap dari Allah. Ya. Maaf Tuan Apek, sekadar memeriahkan majlis ilmu, tiada niat mengganggu pun, sekadar berkongsi respon biasa. Boleh, saya terima kasih pada, kerana itu pendapat saudara tadi itu adalah biasa, saya temui. Selama 4 dekad Apek masuk Islam, saya berjumpa orang, saya selalu bincang agama. Tablik saya masuk, Akram saya masuk, tarikat saya masuk, Abim saya masuk, PAS saya masuk keluar. Ya. Saya pernah bersama dengan Anwar Ibrahim, saya pernah melawat sebelum dia masuk UMNO. Rumah dia, masa tu Wan Azizah ada, Nurul Izzah belum lahir. Kutub Kana dia, saya pernah terpinjam satu buku Anwar Ibrahim mengenai Hegelism, falsafah Yunani. Ya. Tak pulang-pulang, tak tahu hilang mana di Kubang Kriang ke mana. Ada tanda tangan dia, Anwar Ibrahim. PM10 sekarang ya. Ya, Apek sekarang beli Pising 8. Nak beli buku saja RM10 lah. Mari sini. Beli kat Shopee RM21. Dia mahal lagi sikit. Saya absorb lah dia punya cost. Kalau beli lagi satu lah, bagilah. Cubalah satu. Free post. Dua free post. Okay, quiz. Surah Rahman tu mana 2 set ayat. Dia macam 3 ayat. Dengan Fabi ayat Rabbikumatu kaziban pada akhir dia. Kan dia berulangan. Tapi ada 1 tu, 2 tu, dia amat menarik maksud dia. Amat menarik. Menimbulkan fikir. Nak datang, jom lepak, minum-minum. Boleh. Hari ini Apek, nanti Apek mungkin pergi Subang Jaya kerana banyak orang order.
Saya pergi Subang Jaya, boleh lepak di Subang Jaya, atau lepak di Shah Alam. Tengoklah, saya ada 3 tempat buat masa ni lah. Atau di sekitar Kuala Lumpur lah. Putrajaya boleh, Shah Barrimore boleh, Alam Manda boleh, Subang Jaya boleh, Ion boleh, mana-mana atas muka bumi boleh. Tapi janji, bila WhatsApp atau PM Apek, kena bagi tak payah nama. Kena bagi lokasi dan bila. Kata Apek, Kelang, besok 9, saya nak elak malam lah. Kena Kelang, tengah hari. Kita mengopi. Saya akan beritahu lah. Boleh. Kalau tak boleh, saya akan beritahu. Boleh tak sebelah petang? Atau, boleh tak jangan Kelang, kita pergi Subang? Macam itulah, kita senang. Senang nak berjumpa Apek ni. Cuma masalahnya orang bagi salam lepas tu diam. Saya pun tak tahu apa hal. Salam kena disertai dengan, kerana salam tu dah sampai. Dia bukan ketuk pintu. Itu pun kita tak wajib jawab 3 kali. Ya. Nombor Apek. Shah Alam. Okey. Kalau saya letak Shah Alam, sehari 2 lagi saya akan pergi UiTM Shah Alam. Ya, dan UiTM Shah Alam ada roti boy, ada nasi, ada surau, ada masjid dekat-dekat sana. Saya sampai sana, saya announce sana, mari saja. Okey. Tapi saudara boleh beritahu, PM nanti, beritahu, saya berada di Shah Alam besok atau lusa. Saya jawab terus lah, saya mari ya, kerana saya akan, yang ini kita planning kan. Kalau tak boleh, saya akan kata, bagaimana kalau Jumaat? Macam tu. Faham tak? So, boleh kata, saya tengah kerja, saya ini free, waktu selepas pukul 5, okey lah, saya cakap lah, 5.30, Shah Alam lah. Sekian hari. Tapi saudara kena sendiri beritahu dulu. Banyak orang, dia tanya saya, berapa lama duduk? Di mana? Dia tak pernah jawab lepas tu. Rupanya dia beribu batu jawab. Dia tanya saya di mana. Nak bersembang. Maaflah, bukan kata tak boleh bersembang. Tak syok bersembang atas line ni. Lebih syok kita sembang face to face. Muka ke muka, mata ke mata. Nak cekik pun senang. Nak tengok sakit ke apa. Okey? Terima kasih. Itu saja. Kita berkongsi pembacaan kita dan kita tahu bahawa Allah lah mengajar kita alam Al-Quran Ar-Rahman, alam Al-Quran surah Ar-Rahman. Fabi ailahi rabbikum tukaziban. Maka apa di antara nikmat-nikmat Tuhanmu yang kamu dustakan? Nikmat-nikmat bermakna semua yang dia cerita tu nikmat. Walaupun sakit tu kan, kerana dia cerita nikmat. Ini yang termasuk ada jin. Saya terbaca, dia cerita jin itu nikmat. Jin daripada api yang menjulang. Julangan api itu jin tu. Tak percaya jin. Percayalah. Tapi dia cerita nikmat. Kerana Allah, bila Allah sebut, maka apa di antara nikmat? Nikmatlah Allah ni bukan satu pencerita sumber yang kalut. Yang karut. Allah tak ada susun ayat tu. Main susun je. Tembak aja. Biar ulama tu terangkan. No. Lebih tinggi dari syair. Lebih tinggi dari sastra. Dialah pencipta. Dia Ar-Rahman yang mengajar directly Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Apa lagi? Kalau ke Sepang. Sepang dekat tak? Ke rumah. Bagi rumah. Senang cerita. Bagi alamat rumah, PM rumah, ID Kelang. Nanti saya akan PM lah. Saya akan bagi nombor WhatsApp. Saya kata, okey, mungkin lalu Sepang besok. Atau, ini aku kat Sepang, boleh ke? Macam itulah. Ini cara kita buat persetujuan. Tapi banyak orang tanya, ada kata segan lah semua. Apa nak segan? Saya bukan apa lah. Pernah orang jumpa Apek, dia tegur, okey lah, Apek. Aku belajar minum. Yang menjual air tebu tak boleh. Kalau awak jual air tebu, kita kena bayar. Belanja benda lain. Belanja rokok. Sekian, Assalamualaikum. Okay, bagi PM, alamat di Kelang. Sepang, Sepang. Wherever you are lah. You just give your address. Okay. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.